Semua agensi kawal selia dimestikan untuk melaksanakan plan penggantian exit strategi bagi membolehkan sektor-sektor berintensifkan buruh beralih kepada penggunaan mekanisasi dan otomasi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan wujudkan pekerjaan yang memerlukan kemahiran. Antaranya seperti menekankan pelaksanaan mekanisme industrialized building system dengan izin Tuan Yang di-Pertua dalam sektor pembinaan dan restoran berkonsepkan self-service dan sebagainya. Bantuan kepada industri pembuatan termasuk syarikat industri kecil dan sederhana untuk bergerak ke arah IR 4.0 melalui pemberian dana-dana seperti automation allowances, soft loan dan sebagainya. Selain itu, penubuhan Malaysian Automotive Robotic dan Internet of Things Institute ataupun MARI oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk melatih warga tempatan menjadi pekerja berkemahiran dan bekalkan semula ke pasaran pekerjaan khususnya dalam sektor pembuatan. Kerajaan juga melalui plan-plan pakej rangsangan ekonomi akan terus memastikan hak pekerja tempatan sedia ada dan pencari kerja tempatan akan terus terjamin. Antara program-program yang dilaksanakan adalah Employment Retention Program, program subsidi upah dan hiring incentive yang dilaksanakan oleh Perkeso serta program Place and Train oleh PSMB. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau kita tengok statistik daripada Jabatan Immigration Malaysia berkaitan dengan PAS lawatan PLKS ni, pada Januari tahun 2020 1.98 juta pekerja asing sampai Mei 1.54 juta. Ini bermakna 440,000 telah berkurangan. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, memandangkan soalan saya dua, jadi soalan saya juga dua. Pertama sekali, apakah kerajaan akan mempertimbangkan pembukaan semula kemasukan pekerja asing yang baru selepas berakhirnya pandemik COVID-19? Keduanya, apakah wujud inisiatif tambahan khususnya untuk kementerian untuk fikirkan bagi rakyat tempatan, khususnya generasi muda, bagi menggantikan pekerja-pekerja asing dalam negara seperti yang Menteri sebut tadi, kawasan dalam pembuatan, pembinaan, peladangan, pertanian ini, dan apakah insentif saya nak cadangkan seperti insurans tambahan kepada keluarga mereka, bantuan persekolahan kepada anak-anak mereka. Saya yakin dan percaya kalau diberikan ruang dan peluang kepada rakyat tempatan banding dengan pekerja asing, kita lebihkan kepada anak kita sendiri, rakyat tempatan kita, insya-Allah ramai pekerja-pekerja dalam negara ni kita dah dapat isi tempat-tempat yang Wak Menteri sebutkan tadi. Ada 440,000 kekosongan buat masa hari ini. Apakah tindakan agresif kementerian Yang Berhormat Datuk untuk lakukan sesuatu perkara ini? Adalah kerajaan perikatan nasional, kerajaan yang membela rakyat, kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri begitu prihatin. Jadi Yang Berhormat Menteri di bawah Perikatan Nasional, tunjukkan, buktikan you are much better than Pakatan Harapan dulu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana kita sedia maklum, kerajaan memang memberi keutamaan kepada warga tempatan. Dan kerajaan telah membuktikan dalam masa terdekat, dalam masa 6 bulan, kita sempat mengurangkan penglibatan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu. Yang kedua, tidak lama lagi kerajaan akan melaksanakan atau menguatkuasakan Akta 446 di mana semua pekerja asing di negara kita akan beri perlindungan dari segi perumahan dan well-being Tuan Yang di-Pertua. Yang kedua, hari ini kita lihat dalam keadaan krisis kesihatan. Satu perkara kita sedar yang penting adalah hampir sebahagian besar daripada B40 tidak mempunyai safety net. They were not covered with insurance. Maka kerajaan sebagai insentif akan memastikan melalui Perkeso membekalkan safety net ataupun jaringan keselamatan untuk semua pekerja. Itu salah satu cara kita menggalakkan warga tempatan melibatkan diri dalam sektor-sektor seperti ini. Yang kedua, setelah mengambil kira sektor-sektor tertentu, kerajaan telah memastikan kita tidak akan membuka sektor-sektor untuk frontliners. Seperti mana kita sedia maklum, walaupun di stesen minyak kita benarkan pekerja asing sebagai permanent, pada masa yang sama kita tidak membenarkan pekerja asing
bekerja seperti counter sebagai frontliner. Begitu juga kedai-kedai makan kita membenarkan pekerja asing sebagai tukang masak. Tetapi dari segi frontliner kita masih perlukan warga tempatan. Ini adalah rancangan-rancangan tertentu kita menjalankan untuk memastikan warga tempatan khususnya golongan belia. Golongan belia akan menentukan ala tuju negara yang merupakan sebagai hampir 50% adalah golongan belia. Mereka akan menentukan ala tuju negara ini ke arah Malaysia baru. Maka kita pastikan nasib warga Malaysia khususnya golongan belia terbela di bawah kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang. Terima kasih.